A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma, wahai Tuhanku, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan mudahkanlah ucapan yang akan keluar daripada ucapanku, yafqahu qawli, agar mudah difahami. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua, sama ada untuk ayah ataupun semua anak-anak ayah, termasuk adiknya dan keluarga Umari semua, serta juga untuk semua kaum muslimin muslimat yang insya-Allah dalam rahmat Allah SWT hidup dalam suasana di bulan Ramadan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebenarnya kita tahu di bulan Ramadan banyak mengajar kita tentang kehidupan yang sebenar yang dianjurkan oleh Islam melalui apa yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran tersebut, semua panduan kehidupan itu ada di dalam Al-Quran antaranya, yang menjadi rujukan ataupun sumber utama yang kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bulan Ramadan juga dipanggil bulan Al-Quran, syahr Al-Quran, bulan Al-Quran. Dan apabila kita sebut Al-Quran, kita kena terima bahawasanya Al-Quran adalah panduan kepada kehidupan kita. Apabila kita baca dan kita kaji serta kita fahami Al-Quran, maka fahamlah kita sebab apa bila sebut Islam dia disebut manhaj hayat ataupun sistem hidup. Sebab di dalam Al-Quran semuanya menceritakan kepada kita secara jelas bahawasanya setiap aspek kehidupan kita berkaitan rapat dengan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan kita, dia juga merupakan mau'izah, pengajaran dan peringatan kepada kita. Al-Quran juga merupakan syifa, penawar kepada kehidupan kita, sama ada zahir atau batin. Semuanya kita dapati di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran dia menceritakan kepada kita seluruh aspek kehidupan kita, termasuk macam mana kita nak berurusan dengan Allah SWT, berurusan dengan makhluk, berurusan dengan keluarga kita, berurusan dengan sesama orang Islam, berurusan dengan non-Muslim, bahkan berurusan dengan seluruh makhluk Allah SWT. Antara ayat Quran yang ada dalam surah Al-Isra, contohnya ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari sama-sama kita tadabbur secara ringkas. Wa qul li'ibadi, Allah Ta'ala berfirman, wa qul li'ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Ini juga merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala tujukan asasnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya dia juga dituju kepada kita semua. Apabila Allah Ta'ala sandarkan
Allah pada hamba-hambanya. Wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hi ahsan, apabila dia bercakap, apabila dia berurusan, apabila dia berdialog, semuanya yaqulul lati hi ahsan, hendaklah ucap dengan ucapan yang paling baik, yang paling elok. Di sini ulama dia mentafsirkan ahsan di sini yang paling elok, antaranya dia memberi makna kalimatul tauhid. Tidak ada ucapan yang paling baik melainkan ucapan tauhid, iaitu la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah ni merupakan kalimah tayyibah, kalimah yang comel, dan dia merupakan ucapan yang terbaik. Itu antara makna yaqulul lati ia ahsan. Ahsan juga di sini memberi makna dalam kita berdialog dengan kawan-kawan kita yang sependapat dengan kita ataupun yang berbeza pandangan. Apabila kita berdialog, kita bermunaqasyah ataupun kita bermujadalah, bukan untuk mencari siapa yang menang ataupun siapa yang salah asasnya, tetapi untuk sama-sama kita jelaskan kebenaran tersebut, dan kepelbagaian pandangan itu sebenarnya memberi kebaikan kepada kita. Jadi dalam kita berdialog, dalam apa saja tajuk, kita hendaklah memilih ucapan, dialog, kata-kata yang paling baik, yang paling ahsan. Ada juga yang memberi pandangan ahsan di sini ialah dalam urusan harian kita. Kita berurusan dengan ketua kita di pejabat contohnya, kita berurusan dengan ayah ataupun ibu kita, kita berurusan dengan kawan-kawan kita, kita berurusan dengan seluruh manusia atas muka bumi ini. Mestilah kita sebagai hamba Allah Ta'ala, seorang Muslim, seorang mukmin, kita pilih yang bahasa yang paling elok, sebagaimana yang sentiasa ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ulama mengatakan yaqulul lati hi ahsan di sini yang paling elok adalah apabila kita berdialog, apabila kita bermujadalah dengan non-Muslim, termasuk dengan orang yang tak boleh menerima Islam ataupun melawan Islam. Itu pun apabila kita berdialog, bermunaqasyah, bermujadalah, mesti kita berdialog dengan bahasa yang paling baik. Itu antara makna yang paling cantik daripada ayat Al-Quran, wa qul li ibadi yaqulul lati hi ahsan. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan ayat tersebut, innasyaitana yanzagu bainahum. Sebab apa? Sebab syaitan yang merupakan musuh utama kita sebenarnya mencari ruang macam mana untuk menjadikan kita manusia ni, termasuk sesama Muslim, sentiasa berbala, sentiasa berdengki, sentiasa menimbulkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kebencian sesama Islam. Sebab itulah salah satu cara untuk kita jauhkan diri kita dan daripada hasutan syaitan adalah apabila kita bercakap, kita memilih ucapan yang baik, kalimah yang baik, menggambarkan kita ini seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sebab kita tahu syaitan ini merupakan musuh utama kita. Sebab itulah dalam hampir semua urusan kita, apatah lagi bila kita nak baca Al-Quran, wahyu Allah SWT ni, kita digalak melindungi diri kita daripada gangguan syaitan.
dengan kita sebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung. Maknanya kita minta pertolongan daripada Allah SWT supaya menjauhi kita, menjaga diri kita daripada gangguan syaitan. Itulah tazkirah ringkas untuk malam ini. Semoga ayat ini daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-53, boleh sama-sama kita tadabbur sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Right.